Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita pergi kepada bab yang terakhir dalam 4.1 iaitu tentang nisbah. Right? Sebelum kita masuk ke kadar, kita akan belajar dulu bagaimana untuk kita mengungkapkan nisbah dalam bentuk yang termudah. Kalau sebelum ni cikgu dah pernah ajar tentang bagaimana untuk kita mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah, iaitu kita mencari FSTB. Alright, jadi sebelum tu cikgu nak ajar dulu bagaimana kalau ini just untuk revise balik, okey, perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan, right? Contohnya 5 dia darab dengan 1000. Ataupun 5 darab dengan 100 ataupun 5 darab dengan 10. Okey, tak nampak. Alright, perpuluhan kalau 5 darab dengan 1000 atau 5 darab dengan 100 atau 5 darab dengan 10. Kalau darab dengan nombor-nombor ini, ingat kalau darab, titik perpuluhan dia akan ke belakang. Okey, darab dia akan ke belakang. Jadi 5 ni belakang dia sebenarnya ada satu titik perpuluhan. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 5 titik perpuluhan tu akan bergerak ke belakang 3 kotak. Sebab dia ada 3 kosong. Jadi 3 kotak. 1, 2, 3. Okey. So dia akan jadi 0, 0, 0. So sama dengan 5000. Okey, boleh faham tak? Okey. Kalau darab dengan 100, maksud dia bergerak 2 kotak ke belakang. Okey, 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Okey, sebab dia ada 2 kosong. Jadi jawapan dia ada 500. Okey, ingat kalau darab dia ke belakang. Alright. Dan kalau darab dengan 10, dia akan apa? 5 belakang dia akan bergerak 1 tempat sebab ada 1 kosong. Okey, jadi dia akan jadi 50. Right. Kalau sekarang ni, kalau bahagi pula 5 bahagi 1000 ataupun 5 bahagi 100 atau 5 bahagi 10. Kalau tadi darab dia akan ke belakang. Sekarang ni kalau bahagi dia ke depan. Bahagi titik perpuluhan dia akan ke depan. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 5. Kat belakang dia ada titik perpuluhan kan? Berapa titik perpuluhan? 1, 2, 3. Ada 3 kosong. Jadi 1, 2, 3. Okay? So titik perpuluhan dia akan ada berada di sini. Jadi 0, 0. Okay, jadi dia akan sama dengan 0.005. Okay. Kalau bahagi dengan 100. So bahagi dia akan ke depan. Jadi 5 tu kat belakang dia akan ke depan. 1, 2. Sebab ada 2 kosong. Jadi 1, 2. Okey, titik kosong. So sama dengan 0.05. Okey, kalau ini satu tempat. So 5, satu tempat 1. Siap. Jadi titik, lepas tu dia akan jadi 0.5. Okey, alright. Macam tu dulu. Okey, boleh faham? Itu cara dia untuk kita membuat perpuluhan. Okey. Jadi sekarang ni kita balik kepada sini. Okey, ini yang penting. Bagaimana untuk kita ungkapkan nisbah dalam bentuk yang termudah, yang paling mudah. Alright. So, kalau dalam 800, nisbah kepada 1.8 kg, kita kena tukar kepada unit yang sama dulu. Jadi, 800 gram, kita tukar kg ni kepada gram. Jadi, kg kepada gram. Besar kepada kecil kita darab. Darab berapa? Darab 1000. So, kalau darab, ingat, dia akan ke belakang. So, darab dia akan ke belakang berapa? Dia akan ke belakang dengan 3 titik perpuluhan. Jadi, 1, 2, 3. So, dia akan jadi apa? 1, ni kan? Okey, 1, 2, 3. So, dia akan jadi 1800. Okey, gram. Okey, boleh faham? Okey, so sekarang ni dia dah sama. Jadi, next step kita apa? Next step ialah kita perlu mencari FSTB. Right? FSTB. Okey, sebelum tu, kalau dia ada 0, 0, 0, 0, kita buang dulu 0, 0 dia. Buang dulu. Unit pun buang. Okey, jadi dia akan tinggal 8.18. Okey, sekarang baru kita buat FSTB. Okey, macam mana nak buat FSTB? 18. Okey. Kita bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil dulu. Okey, boleh bahagi secara serentak. Kita mula dengan 2. Okey, 2 bahagi 8, 4. 18 bahagi 2, 9. Okey, boleh lagi tak? Ada apa-apa nombor lain yang boleh bahagi secara serentak? Tak boleh. Jadi, inilah jawapan kita. Okey, 4 kepada 9. Itulah bentuk termudah. Okey, seterusnya. Kalau 32. Okey, ini tak ada unit, tak ada apa. Tak perlu buat apa-apa. Jadi, terus dia cari FSTB. 32, 24, 20. Okey, so kita mula dengan nombor yang kecil dulu, 2. Okey, 32 bahagi 2, kita dapat berapa? Dapat 16. Lepas tu, dapat 12. 20 bahagi 2, dapat 10. Okey, bahagi lagi. 2 boleh? 2 boleh lagi. Okey, bahagi dapat 8. 8 ni 6. 10 bahagi 2, 5. Okey, boleh lagi tak? Boleh dipermudahkan lagi tak? Tak ada. Jadi, inilah jawapan yang paling mudah. Jadi, sama dengan 8 kepada 6 kepada 5. Inilah bentuk yang termudah. Nisbah dia masih sama. Cumanya ini bentuk yang termudah. Okey, seterusnya. Ada pecahan. Okey, kalau pecahan, cara dia lain sikit. Kita perlu mencari dulu GSTK. Okey, bagaimana untuk mencari GSTK? Kita perlu samakan dia punya penyebut ni dulu. Okey, macam mana nak cari GSTK? Kita tengok sini. 5, kita ambil penyebut dia 5 dengan 10. Okey, bagaimana untuk membuat GSTK? Kita bahagi sampai tinggal 1 dengan 1. Okey, bahagi dengan apa-apa nombor. Kita mula dengan 5 lah.
Okey. So 5 bahagi 5 1. 10 bahagi 5 2. Okey, boleh bahagi lagi tak? Boleh. Okey, bahagi 2. Okey, yang sama kita bawa turun 1. 2 bahagi 2 1. Okey, dah tinggal 1 dengan 1 settle. So GSTK dia apa? GSTK dia kena ambil 2 faktor ni. 5 darab 2. GSTK sama dengan 5 darab 2. So sama dengan 10. Okey. So sekarang ni kita pergi balik kat sini. Salin balik 3 per 5. Dia kena darab dengan GSTK dia. Darab dengan 10. Okey. Kepada 7 per 10 darab dengan GSTK dia 10. Right. So ni boleh potong tak? Boleh potong. Siap. Tinggal 2. 3 darab 2 6. Kepada ni boleh potong sama-sama potong. Tinggal tu 7. Inilah bentuk yang termudah. Okey. Right. Kita buat lagi satu pecahan. Okey. First step. Ingat cari. Ambil penyebut dia. Cari GS. Cari GSTK dulu. GSTK. Right. So, 4 dengan 6. Okey, bahagi dengan apa-apa nombor. Kita bahagi dengan 2 lah. Okey, bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, bahagi lagi 2. Okey, dapat 1, 3. Last, kita bahagi dengan 3. Jadi, 1 dengan 1. Right. So, GSTK sama dengan 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 sama dengan 4. 4 darab 3 sama dengan 12. Okey, so, kita salin balik 1 per 4 darab dengan 12. Kepada 5 per 6 darab dengan 12. Okey. So, ni boleh potong? Boleh. 12 bahagi 4 sama dengan 3. 1 darab 3, 3. Okey. 12 bahagi 6 sama dengan 2. 2 darab 5, 10. Itulah jawapan terakhir kita. Okey. So, boleh? Okey. Seterusnya, kita buat pula. Okey. Sekarang ni kita ada perpuluhan. Perpuluhan bagaimana? Okey. Perpuluhan kita tak nak. Sebab bentuk termudah tak boleh ada perpuluhan. Kita nak nombor bulat sahaja. Okey. Pecahan pun kita tak nak. Perpuluhan pun kita tak nak. Jadi, apa kita kena buat? Okey. Sekarang ni kita tengok. Yang ni perpuluhan dia ada 2 tempat. Ni pun 2 tempat, 2 tempat. Jadi kita nak buang dia. Kita nak bagi dia ke belakang. So belakang kita kena darab. Darab berapa? Ada 2 tempat. Jadi darab dengan 100. Sebab 100 ada 2 kosong. Jadi 2 tempat. So darab dengan 100. Darab 100. Darab 100. So bila darab dia akan ke belakang. Darab dia belakang. Okey. Jadi tinggal 4. Kepada 12. Dia akan ke belakang. Dia tinggal 12. Okey. Lepas tu. Ni ke belakang. Dia akan jadi 56. Okey. Alright. So, 4, 12, 56. Okey, sekarang ni baru kita kena buat FSTB. Okey, buat FSTB pula. 4, 12, 56. Okey, apa FSTB dia? Kita mula dengan 2 lah. 2. Okey, 2. 4 bahagi 2, 2. 12 bahagi 2, 6. 56 bahagi 2, sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan, apa ni? Okey. 56 bahagi 2, sama dengan 28. Okey. So, bahagi lagi 2. Okey. Saya akan dapat 1. 6 bahagi 2 dapat 3. 28 bahagi 2, 4. 14. Okey. Boleh tak bagi lagi dengan nombor apa-apa secara serentak? Tak boleh. Biasa kan? Tak boleh dah. Okey. Jadi, inilah bentuk yang termudah. So, 1, 3, 14. Okey. Right. Okey. Last kali. Sama juga perpuluhan. Jadi, ini satu tempat. Ni pun satu tempat. Jadi, kita kena darab berapa satu tempat? Darab 10. Darab 10. Darab 10. So, kalau darab, dia akan ke belakang. Dia akan ke belakang. Okey. Dia akan ke belakang. Okey, jadi, dia tinggal berapa? 12. Ni ke belakang, dia akan jadi 20. Ni ke belakang, dia akan jadi 28. Okey, sekarang ni, cari FSTB kita. 12, 20, 28. Alright. Kita mula dengan 2 dulu. 2. Okey. 12 bahagi 2 sama dengan 6. 20 bahagi 2, 10. 28 bahagi 2, 14. Bahagi lagi dengan 2. Dapat 3. 10 bahagi 2, 5. 14 bahagi 2, 7. Boleh lagi tak? Tak boleh. Jadi, 3 kepada 5 kepada 7 ialah bentuk yang termudah. Okey. So, boleh faham tak bagaimana untuk kita membuat ungkapan nisbah dalam bentuk termudah? Kalau dalam ada unit, kita buangkan unit, kita buangkan semua kosong dan kita buat FSTB. Jadi, jawapan akhir kita ialah FSTB. Alright. Kalau ada pecahan, kita perlu cari GSTK dahulu. Darab. Lepas tu, pecahan tu darab dengan GSTK kita. Lepas tu, baru kita buat FSTB. Okey. Kalau perpuluhan, kita buang dulu semua perpuluhan dengan kita darab. Okey, kita darab dengan 100 atau kita darab dengan 10 atau kita darab dengan 1000. Sebab kita dah buang, lepas tu baru kita buat FSTB untuk mencari nisbah yang termudah. Okey, cikgu harap video ni dapat bantu awak untuk membuat nisbah yang termudah dengan lebih mudah. Okey, bye-bye. Alright. So, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.